Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk pelajaran akidah tahun 6. Pelajaran akidah tahun 6, kita akan merujuk kepada buku teks Kafa tahun 6 pada muka surat 20. Para pelajar boleh membuka buku teks Kafa akidah tahun 6 pada muka surat 20 di atas tajuk yang ketujuh, iaitu malaikat. Malaikat. Tajuk yang ketujuh ni tajuk yang berhubung dengan yang dikatakan kita wajib beriman dengan perkara-perkara as-sam'iyat, iaitu perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak nampak benda ni, benda ghaib. Tapi benda itu wajib kita akui akan kewujudannya, ada benda tersebut. Termasuklah di antara perkara-perkara as-sam'iyat yang wajib kita percaya ialah tentang adanya malaikat. Walaupun kita belajar dah tentang malaikat ni dalam rukun iman, tapi dalam bab as-sam'iyat, dalam perkara-perkara ghaib yang wajib kita beriman, di antaranya ialah malaikat. Maknanya kita ulang kaji baliklah dalam bab beriman kepada malaikat ini, termasuk dalam beriman ataupun percaya kepada perkara-perkara ghaib as-sam'iyat, iaitu malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Tengok maksud daripada yang diberikan pada muka surat 20, insya-Allah. Para pelajar boleh membuka buku teks Kafa Aqidah tahun 6 di atas tajuk as-sam'iyat, perkara yang ketujuh iaitu malaikat, pada muka surat 20. Baik. Malaikat ialah makhluk Allah yang taat dan dicipta daripada cahaya. Dan terpelihara daripada maksiat. Malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksud makhluk ialah sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang taat, sifatnya taat, dan tidak berlaku kepada malaikat itu derhaka kepada Allah. Kerana pada malaikat itu tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu. Tidak seperti kita ni pada manusia ada nafsu, ada keinginan, ada syahwat. Sebab itu berlakunya ketaatan ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya, yang tidak ada pasangan lelaki atau perempuan, dia bukan lelaki bukan perempuan, dan dia tidak bernafsu. Sebab itu dia tidak memerlukan kepada keinginan untuk makan dan minum dan sebagainya. Sebab itu dia melakukan segala tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa ada bantahan ataupun ada penolakan daripada tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebab itu disebut di sini dan terpelihara daripada maksiat, mana tidak sama sekali akan melakukan sesuatu dosa yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat. Baik, malaikat berperanan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta malaikat ini sebagai utusan, disebut sini, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepada manusia. Itu wakil, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah merendahkan
Mereka tidak pernah menderhaka bahkan mematuhi segala arahan. Itu ayat yang sebetulnya. Mereka tidak pernah menderhaka bahkan mematuhi segala arahan dan tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak menunjukkan pada apa? Malaikat itu sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mana dia dalil yang menunjukkan bahawa tentang kewujudan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Tahrim ayat 4. Para pelajar boleh melihat muka surat 20 ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. Wa in tazahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir wal malaikatu ba'da zalika zahir. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya. Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Dan jika kamu berdua saling menolong untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka yang demikian itu tidak akan berjaya, kerana sesungguhnya Allah adalah pembelanya, dan selain daripada itu Jibril serta orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Baik, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini nak menyebut tentang adanya malaikat-malaikat. Wal Jibrilu, dalam ayat ini disebut. Wal malaikatu ba'da zalika zahir. Jibril serta orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil Al-Quran yang menunjukkan betapa adanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang menyebut tentang adanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat yang selalu kita baca dalam surah Al-Qadri, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat dengan izin Allah, dan ar-ruh, iaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk menabur segala qada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Al-Qadri. Itu di antara ayat yang selalu kita baca yang menunjukkan tentang wujudnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malaikat ini terlalu banyak untuk kita hitung. Cuma yang wajib kita ketahuinya adalah 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul, kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya Mikail, iaitu menurunkan hujan dan menyampaikan rezeki. Mikail dia menurunkan hujan, tugasnya menurunkan hujan dan menyampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril tadi dia menyampaikan wahyu dan dia merupakan ketua segala malaikat. Oleh kerana kita ni tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tugasnya adalah untuk mengetuai segala malaikat yang lain. Dia tidak ada dah untuk menyampaikan wahyu. Mana? Kerana Nabi SAW adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Baik, yang ketiga Israfil, iaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Pada hari kiamat, berlakunya kiamat dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ada tiupan sangkakala yang kedua, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan, menghidupkan semula semua makhluk yang bernyawa, untuk dihidupkan semula, untuk dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar, iaitu
di tempat perhimpunan besar di hari akhirat. Baik, yang keempatnya Israel, mencabut nyawa. Tugasnya adalah mencabut segala nyawa atau roh-roh makhluk yang bernyawa. Ini Israel. Baik, yang kelima Munkar, iaitu menyoal orang mati dalam kubur. Maknanya manusia yang mati di alam kubur, di alam barzakh, akan didatangi semula rohnya untuk disoalkan oleh malaikat Munkar dalam alam barzakh. Alam barzakh ni bukan alam kubur yang kita tengok ada batu nisan dua tu. Itu alam dunia. Kan? Hakikat sebenarnya bila manusia ditanamkan dalam kubur yang kita nampak batu nisan dua tu, dia berada, dia manusia ketika itu berada di alam barzakh. Itu alam ghaib. Alam ghaib. Kita tak tahu. Yang hidup kita tak tahu, yang mati yang tahu. Suasana di alam barzakh tersebut. Kalau kita nak rasa, mati dulu. Kalau kita nak rasa macam mana suasana di alam barzakh, rasa mati dulu. Tapi mungkin kita tidak berpeluang untuk hidup kali kedua. Kalau mati, mati sudah. Tugas Munkar ialah menyoal manusia di alam barzakh ataupun di alam kubur. Yang keenamnya Nakir, iaitu tugasnya adalah memukul. Dalam buku ni ditulis menyoal juga orang dalam kubur. Tugasnya sama dengan Munkar dan Nakir. Tapi setengah kitab dia sebut Nakir ni tugasnya memukul. Kalau sekiranya soalan yang dikemukakan mereka, manusia di alam barzakh tersebut tidak mampu menjawabnya, dipukul oleh malaikat Nakir ini. Dipukul. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh, Ridwan, iaitu tugasnya adalah menjaga syurga. Ini malaikat yang sentiasa tersenyum dan memberi salam kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Muka yang manis dan sentiasa tersenyum dan memberi salam kepada orang yang akan masuk ke dalam syurga. Ridwan. Baik, yang ke-8 Malik, iaitu menjaga neraka. Banyak malaikat dalam neraka ni, tapi diketuai oleh Malik, malaikat Malik, yang tugasnya menjaga neraka. Mukanya bengis, tak senyum, sentiasa garang. Cakap punya garang kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Baik, yang ke-9 ialah Raqib, iaitu mencatat amal kebaikan. Pada diri kita ni ada dua malaikat yang sentiasa berada dengan kita, Raqib dan Atid. Ataupun dalam Quran disebut kiraman katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat kiraman katibin, kiri dan kanan kita ini, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal kejahatan. Dia mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ini Raqib dan Atid. Wajib kita beriman bahawa adanya malaikat yang ada sentiasa ada di dalam di kiri kanan kita, Raqib dan Atid. Baik, itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Banyak lagi malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tak mampu kita untuk membilangnya. Yang wajib kita ketahui ni 10 malaikat ni. Dari sudut fardu ainnya sampai mati. Sampai mati wajib kita mengetahui 10 malaikat yang ditaklifkan, yang diberati syarak ke atas kita untuk mengetahuinya. Itulah di antara 10 malaikat yang wajib kita ketahui, termasuk dalam perkara-perkara yang disebut as-sam'iyat, perkara ghaib. Dan insya-Allah saya mengharapkan para pelajar menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugas ini, selain daripada kita wajib untuk beriman dengannya insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Pelajaran akidah dalam tajuk perkara-perkara as-sam'iyat, iaitu beriman kepada, percaya dengan perkara ghaib, malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.